Kerana dia melihat bahawa duit itu berlega untuk satu kelompok manusia, bukan pribadi. Kita selagi tak terbakar rumah kita, selagi tak hilang motor kita, selagi orang tak ambil tanah kita, kita relax je. Bila kena bab kita, baru kita nak bangun bersilat. Masa tu dah terlambat lah tuan-tuan. Tapi diajar pada kita bersatu teguh, bercerai roboh. Ini masanya untuk mengamal kembali pepatah Melayu, bersatu teguh, bercerai roboh, berdasarkan undang-undang Islam. Saya tuan-tuan amat-amat bersyukur kerana dapat duduk bersama dengan orang-orang yang cinta ke Islam. Kerana di situ, di mana-mana saya pergi hari ini, saya sentiasa mendapat ilmu. Ilmu-ilmu ini memberi kekuatan kepada saya. Kalau dulu kalau saya tak percaya bahawa, saya percaya kita kecil-kecil belajar Allah tu ada, Allah tu wujud, kita percaya. Pasal apa? Pasal kita belajar. Tapi kalau dah besar, mana nak cari Allah tu? Mana nak cari Allah tu? Tak cuba tuan-tuan. Main pakai bahasa je, Allah ada. Tanya Allah mana? Ada. Macam tu je. Nak cakap tak boleh. Maka orang-orang yang alim inilah yang memberi pengajaran pada saya berdasarkan ilmu yang benar. Orang kadang-kadang tak boleh nak beritahu di mana Allah tu berdasarkan pemandangan biasa. Dalam satu majlis, dalam satu cerita, seorang tu imam masuk hospital kerana sakit. Masuk dalam hospital sakit, dia duduk sebelah katil seorang lelaki yang tak percaya pada Tuhan. Lelaki ni tanya tu imam, sakit apa tu imam? Aku sakit jantung, kata imam. Oh, dia tu kata sakit jantung, boleh mati ni imam. Imam kata, ni kau ni apa cakap ni, hidup mati ni kerja Allah, kata dia. Dia kata, tak, hidup mati ni tengok sakit tu di mana, kata dia. Kalau sakit di kaki macam saya, tak mati dia. Mana kau tahu tak mati? Semalam ada orang potong kaki, hidup sampai hari ni, kata dia. Ada semalam tadi berapa orang sakit jantung, tak potong apa-apa, mati tu imam, dia kata. So imam kata, kau tak percaya Tuhan ke? Dia kata, mana ada Tuhan, kata dia. Habis kau hidup selama ni? Saya hidup sebab mak bapak saya kahwin, dia kata. Sebab mak bapak saya kahwin, dapat saya. Habis kau kerja? Saya kerja sebab saya sekolah tinggi, saya pandai. Habis kau kahwin dapat anak sebab saya kahwin dengan bini saya dapat anak. Tak ada satu benda pun yang dia percaya yang mengaitkan dia kepada Allah. Imam ni nak bengang aja. Besok pagi bangun sarapan pagi, dapat makan telur sebiji, seorang telur separuh masak. Etin dapat telur, tak buang masuk, pecah-pecah telur, kau makan buah kicap rolok tertelan. Tu imam ni ambil telur dia pegang. Pegang telur. Kata Etin tu, imam tak nak telur tu kan? Nak, kata dia. Kau tak nak pak, saya nak makan. Aku nak, kata dia. Habis tu imam tengok apa? Aku duk heran ni telur ni mana datang, kata dia imam. Kata dia tu telur dia imam, kita duduk hospital, telur ni daripada dapur lah, dia kata. Dia kata aku tahulah, aku tanya telur ni asal usul dia pada mana, kata dia. Dia tu kata telur ni tu imam, dah tentulah daripada ayam, dia kata. Kata aku tahu, sekarang aku nak fikir ayam tu pula daripada mana? Tu imam, ayam tu daripada telur, kata dia. Jadi sekarang ayam dengan telur ni siapa dulu, dia kata. Dia kata, kalau ikut sains, dia kata telur dululah, lepas telur menetap baru besar jadi ayam. Betul juga. Habis telur tu daripada mana? Telur tu dari ayam tadi, kata dia. Macam mana pula aku pun benda gitu, dia benar lah. Dia kata ayam dulu ke telur dulu? Ayam dulu ke telur dulu? Dia kata, imam kata ini yang aku dah heran ni, kata dia. Dia kata, kita boleh fikir, ini semua masalah fikiran je, kita boleh fikir, kata dia. Dia dah fikir ayam telur, telur ayam, ayam telur. Dia kata imam tak apa, malam ni bagi saya fikir, besok saya bagi jawapan. Malam tu sampai tengah malam, sampai tu imam nak tidur, dia dengar dia duduk zikir. Ayam telur, telur ayam, ayam telur, telur ayam. Pagi sebelum subuh dia kejut tu imam, ada yang menciptakan telur ni. Baru dia nampak. Jadi kita nak berfikiran bagaimana adanya Allah nak gambarkan pada orang, kena berfikiran di atas penciptaan Allah. Kena banyak berfikiran tentang penciptaan Allah. Jadi hari ini tuan-tuan, kerana kita tidak banyak berfikir tentang penciptaan Allah, kita banyak terpengaruh dengan perlakuan manusia. Sampai kita tak berani nak mencerita tentang kalimah la ilaha illallah ni kepada orang-orang bangsa lain. Nabi mengembangkan Islam 23 tahun, Islam sampai ke seluruh dunia. Kita dapat Islam di Malaysia 54 tahun. Cuba angkat tangan kat sini, saya nak beri RM50 dengan syarat bawa bukti. Siapa orang Melayu Islam sini yang pernah bercerita mengenai kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada bangsa lain dalam kawasan dia di sini? Cuba angkat tangan. RM50 saya bagi.
dengan bawa bukti. Ada? Aish, sia-sia betul kita jadi Islam 54 tahun tak cerita langsung, termasuk aku sekali itu. Tengok, inilah kita sebenarnya. Ini yang dimasukkan la in syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur aku tambahkan, kata Allah. Tapi hari ini bila kita tak bersyukur dengan nikmat Islam beri pada kita, mana apa? Kita tak kembangkan pada orang lain. Jadi apa? Wala in kafartum inna azabi lasyadid, kalau kamu kufur akan nikmatku, azab ku abad pedih. Hari ini azab datang dari mana? Penipuan-penipuan yang dibawa oleh kerajaan kepada kita. Kesusahan-kesusahan. Naik duit itu, naik bayar ini, naik bayar itu. Inilah dia antara kekufuran nikmat yang didatangkan oleh Allah pada kita. Jadi hari ini tuan-tuan, konsep negara Islam datang daripada 3 perkara. 1, pribadi yang Islam. 2, kerajaan yang Islam. 3, hakim-hakim yang mengamalkan hukum hakam Islam. Hari ini dalam Malaysia tuan-tuan saya cakap, itu kerajaan kita tu Islam apa? Islam dia pribadi. Sama macam Islam kita pribadi. Islam kerajaan? Tidak. Dia keseluruhan, tidak kerajaan Islam. Kerajaan ada ini orang Islam, pemerintahannya tidak Islam. Itu maksudnya. Bukan saya kata dia orang tak Islam. Dia orang tu Islam, tapi pemerintahannya tidak Islam. Dia Islam sama macam kita. Pasal dia orang pun percaya pada Tuhan yang satu, kita juga percaya pada Tuhan yang satu, tapi kita mempunyai akidah yang berbeza. Akidah kita ialah la ilaha illallah, iman dan taqwa, rukun Islam, rukun iman, itu semua akidah kita. Dia punya akidah yang saya sebut tadi itu, daripada buku merah sampai ke satu Malaysia. Itu akidah dia. Ini perbezaan yang kita sekarang kena tengok. Sebab apa? Kalau orang-orang ini semua melakukan pemerintahan dengan berpandukan kepada sarana-sarana Al-Quran, maka dunia tidak akan jadi begini. Ilmu-ilmu tasawuf itu bukan untuk Imam Tok Bilal saja. Ilmu-ilmu tasawuf itu untuk orang yang menjaga duit di PF. Sebab kalau dia ada ilmu tasawuf, ilmu itu yang menjaga hati dia. Yang ada hari ini undang-undang kita ada. Betul lah undang-undang kita ada. Kau ada hukuman gantung mati. Berapa ramai hari ini pengedar-pengedar dadah daripada Amerika. Di Amerika tidak ada hukuman gantung untuk pengedar dadah, tapi dia orang datang ke Malaysia. Pasal apa? Malaysia gantung mati saja. Mereka nak menjalankan hukuman gantung, dia tak jalankan. Dia kata hukuman itu menyakitkan. Hukuman bunuh ni Amerika, kalau kes tu teruk sangat, kes bunuh bersiri ke apa, dia akan jalankan hukuman apa? Hukuman dia panggil apa, dia panggil ni, suntikan beracun dengan satu lagi kerusi elektrik. Sebab dia kata suntik beracun dengan kerusi elektrik hukuman mati yang paling tidak menyakitkan, dia kata. Saya pun tak tahu siapa pernah mati dengan kerusi elektrik, lepas tu dia hidup balik kata tak sakit dah, dia kata. Melayu punya orang, manusia punya kaki kelentong, dia boleh cakap macam tu. Sedangkan Nabi dah cerita pada kita, inilah pasal tak ada agama, tak percaya. Jadi hari ini kita banyak membesar-besarkan cara kehidupan orang-orang Yahudi. Saya hari ini tuan-tuan, saya balik duduk dengan tuan-tuan semua, bukan kerana apa, bukan saya kata nak cari kedudukan ke apa, tidak. Kerana saya nak bersama-sama dengan tuan-tuan untuk mencari perjuangan akidah ini, memperbetulkan masyarakat. Jadi saya ni harta, tak ada ilmu, tak ada, yang ada usia, ada balance usia lagi Tuhan beri. Saya duduklah bersama tuan-tuan dan saya bermujahadah dengan mengorbankan semua keduniaan saya tinggalkan supaya perkara ini dapat mempertemukan saya kepada satu benda yang kita dengar setiap hari Jumaat, yakni ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takut. Ini yang saya cari. Macam mana nak takut pada Allah? Susahnya cerita nak takut pada Allah. Bukan senang. Kalau takut kepada duit, tak dapat duit 500 tu, iya betul. Kalau tak dapat duit 100, takut betul. Nak takut Allah, nak cerita macam mana ni? Allah apa kita tak nampak. Saya bagi contoh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke zoo negara, ke mana-mana zoo, bawa anak bini, pergi duduk depan kandang rimau. Rimau tu dalam pagar. Siapa dia rasa takut? Anak boleh duduk bersandar kat pagar, bapa ambil gambar, lepas tu mak pula bersandar kat pagar, bapa ambil gambar. Tak takut, rimau tu sebelah tu, tersengih je rimau. Kita panggil rimau, kita ayolah akulah pagar, kata rimau. Nak tahu takut tak takut pada rimau tu, minta kunci pintu zoo tu dengan jaga zoo, masuk duduk dalam kandang rimau. Duduk sekali dengan rimau, tengok apa kata. Tak usah duduk dekat sangat, duduk jauh sikit. Orang tak usah kata mak tanya kakak pampers dah penuh, tak kakak pula. Mak dengan abah kencing juga, kata dia. Pasal duduk dalam kandang sekali. Jadi maksudnya iktibar dia, kalau kita nak takut pada Allah, kita kena pergi duduk dekat dengan Allah. Pohon Allah bukakan hijab itu daripada kita supaya kita berada hampir dengan Allah, baru kita rasa ketakutan.
Kalau tidak, macam mana nak rasa takut duduk jauh dengan Allah? Memang Allah dekat kita, kita yang menjauhkan diri kepada Allah. Macam mana kita nak rasa takut kepada Allah? Bila kita tak rasa takut kepada Allah, maka kita tak rasa takutlah untuk memperkatakan tentang apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah, terutamanya bab hukum-hukum hudud. Tuan-tuan, hukum Allah itu adalah yang amat sesuai kerana Allah yang mencipta kita. Maka dia tahu apa hukuman untuk manusia. Kalau tuan-tuan cipta motor, tuan-tuan tahulah pelak apa yang sesuai untuk motor ni. Kalau tuan-tuan cipta kereta, tuan-tuan tahulah tayar apa yang sesuai untuk kereta ni. Jadi Allah cipta kita, dia tahu apa hukuman buat untuk kita, yang dia cipta kita. Tapi manusia lebih pandai pada kita. Ni antara manusia-manusia yang tak belajar dalam proses sembahyangnya, yang tidak melihat ada kalanya Allah meletakkan akal yang lebih tinggi pada punggung apabila dia qiyam. Yang apabila dia rukuk, Allah menyatakan bahawa akal dia dengan punggung sama tinggi. Apabila dia sujud, walaupun kau seorang Perdana Menteri, akal kau lebih rendah pada punggung bila kau sujud pada Allah. Dia orang tak sedar benda-benda ni. Dia jalan, dia punya suka. Sebab apa? Kita ni hidup di atas kemewahan dan kekuasaan kita sendiri, tanpa hingga kita lupa bahawa Allah itu adalah amat berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu sebagai satu realiti kalau kita menempuh ataupun melanggar hukum dia. Jadi tuan-tuan, cakap tu dah tengah jalan. Dah tengah jalan. Cuba tak lama-lama. Tengah jalan. Boleh? Boleh sampai. Kita cerita yang last sekali tentang cerita bagaimana saya beri iktibar takut pada Allah tu. Nak kata takut pada macam mana? Takut pada rimau, takut pada pencuri, menggigil-gigil, takut pada orang jahat. Takut pada Allah, saya beri iktibar yang paling hampir nak suruh dipaham. Dalam satu negeri, seorang raja takut dengan permaisuri. Takut dengan permaisuri. Maka raja ni kata pada Perdana Menteri, dia kata Perdana Menteri better ni takut permaisuri lah, gitu. Macam mana nak buat? Perdana Menteri kata, dia kata ini biasa, dia kata. Di kalangan rakyat biasa dia panggil takut bini, dia kata. Raja kata, ya aku tahulah. Sekarang macam mana aku nak suruh Perdana Menteri ni ajar aku supaya tak takut dengan permaisuri takut bini ni? Perdana Menteri kata susah juga tuanku, sebab Patik pun takut juga, kata dia. Perdana Menteri pun takut dengan bini juga rupanya. Jadi dia berkumpul satu tempat di padang yang luas. Perdana Menteri panggil semua rakyat berkumpul kat padang. Dia kata hari ni tuanku nak cari, dia kata ramai-ramai siapa yang tak takut bini dia tu. Jadi tuanku nak jadikan dia guru. Jadi lepas tu bila dah berimpun semua, Perdana Menteri kata okey baik, kita nak tengok siapa yang pernah kena belasah, kena tumbuk, kena siku, kena lutut, kena tergajar dengan bini langsung tak melawan, kata dia. Sila bergerak ke kanan, kata dia. Separuh daripada perempuanan tu bergerak ke kanan. Terkejut tuanku, ramai sangat dia kata yang takut dengan bini. Dia kata, Perdana Menteri kata biasalah tuanku, rakyat ni dia ikut pemimpin takut, dia pun takut dia, kata dia. Kemudian dia kata baik, kita nak tengok yang kedua, siapa yang pernah kena maki, kena marah, kena sumpah sekanak dengan bini langsung tak melawan, sila bergerak ke kiri, dia kata. Separuh lagi bergerak ke kiri. Terkejut amat tuanku, ya Allah, tinggal seorang di tengah. Dia kata Perdana Menteri, macam mana tuanku? Apa nak buat, dah tinggal seorang, panggillah dia. Kata dia yang paling berani tu. Perdana Menteri pun panggil seorang tu, "Mai kemari kau." Yang seorang tu kata, "Minta maaf, tak boleh Menteri." Tuanku dia berani, dia berani sungguh. Memang kata berkata takut bini, dengan menteri pun tak takut dia. Cuba tuanku panggil. Tuanku pula panggil, "Mari kemari kau." "Ampun tuanku, ribu-ribu ampun." "Tak boleh tuanku." Berani sungguh tu. Tak pernah jumpa satu rakyat macam ni. Raja dia tak takut bini, dia tak takut menteri, dia tak takut. Jadi kata tuanku, "Habis macam mana menteri?" "Tak tahu lah tuanku, macam mana? Kita kena turun lah, dia berani, kita kena takut." Turun pergi menghadap rakyat biasa. Tanya dengan rakyat ni, "Apa ilmu ni yang kau pakai sampai kau tak takut bini ni?" Dia kata, "Ampun tuanku Patik, ampun tuanku Patik, beribu-ribu ampun, sembah Patik harap dia ampun." Kata dia. "Patik ni datang pagi tadi paling awal tuanku. Masa Patik datang tu orang tak ada lagi. Yang hantar Patik datang, bini Patik tuanku. Sebelum bini Patik balik, dia ada pesan kat Patik. Dia kata tunggu kat sini, jangan ke mana-mana, tunggu hingga dia datang ambil." Dia kata. Jadi tuanku kata, "Masya Allah, ni paling penakut rupanya," dia kata. Jadi dia pun kata, "Siapa takut?" "Kau lah takut." "Bukan Patik takut," dia kata. "Habis sampai tak bergerak." Tuanku tak kenal bini Patik. Tuanku, kalau Patik balik malam rumah tak sempat